Saudara, pandemik COVID-19 mengubah cara hidup kita daripada kebiasaan yang kita selalu lakukan. Terpaksa kita lakukan dalam norma yang baharu sehinggalah belajar pun online, kerja pun dalam talian. Sebagainya semua didigitalkan untuk mengharungi ataupun bersama-sama dengan norma baharu yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau kita ikutkan, kini sudah apabila masuk fasa peralihan ke endemik, ada beberapa kelonggaran yang diberikan dan pastinya mahasiswa yang bergelut dengan cara untuk menyesuaikan diri dalam pasca pandemik, itu yang kita akan persoalkan. Apa cabarannya mahasiswa dalam pasca pandemik? Kita akan bersama dengan saudara Wan Amsyah Hadi, Wan Mahadi, Timbalan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK, dan juga YDP Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Assalamualaikum Amsyah. Waalaikumsalam saudara. Alhamdulillah. Amsyah, kalau kita ikut dulu Amsyah, sebelum pandemik gaya hidup kita lain. Betul. Waktu pandemik gaya hidup kita lain. Betul. Lepas pandemik, sekarang ni pasca pandemik gaya hidup kita pun apa antara perbezaan yang Amsyah dapat lalui? Baik, kalau kita lihat perbezaan sebagai seorang mahasiswa di antara zaman sebelum pandemik, zaman waktu pandemik dan juga zaman sekarang ni lah. Ini banyak perbezaan yang kita dapat tengok di kalangan mahasiswa pada hari ini. Contohnya kalau dulu sebelum pandemik ni, kita tahu mahasiswa ni biasanya bergiat aktif di universiti. Banyak program-program secara fizikal yang mahasiswa ni pergi pergi ke kelas, belajar pun secara fizikal. Lecturer ada di depan, kita masuk dalam kelas, lihat fokus pada apa yang diajarkan oleh pensyarah kita apabila berada di dalam kelas. Tapi bila sewaktu pandemik berlaku, kita terpaksa mengubah norma yang sepatutnya kita biasakan tadi tu ke arah satu norma yang baharu, iaitu kita melakukan pembelajaran ataupun segala aktiviti-aktiviti yang kita lakukan tu secara atas talian. Sebagai contoh, kalau kata belajar sebelum pandemik, kita belajar secara face to face depan pensyarah ada depan kita. Tapi bila kita berada di situasi pandemik ini, kita belajar di hadapan laptop. Macam contoh depan sini ada tablet, kita bercakap dengan pensyarah pun melihat kepada tablet ni. Kita tengok pensyarah tu dalam skrin, kita tengok segala bahan rujukan kita pun semuanya dalam skrin secara digital. Itu perbezaan yang kita tak ada sewaktu sebelum pandemik dan sewaktu pandemik. Dan bila keadaan sekarang ini pula, kita dah beralih kepada fasa endemik di mana dah tak ada, bukan dah tak adalah COVID tu masih ada, tapi situasi yang kelonggaran tu diberikan, kebebasan pun telah diberikan kepada mahasiswa, jadi kita pun bebas untuk kembali menjalani kehidupan seperti biasalah, seperti normalnya. Cuma mungkin di sini kita lihat situasi sekarang ni, apabila masuk ke era pandemik, kita dapat implementasikan apa yang kita biasakan norma dalam pandemik, iaitu pembelajaran secara online dan juga pembelajaran secara fizikal yang sebelum pandemik. Maksudnya kita dah boleh mergekan dua-dua perkara itu menjadikan suatu perkara yang lebih baiklah di kalangan mahasiswa pada hari ini. Itu sedikit. Ya, kalau di episod yang lalu Amsyah ada bercakap berkenaan dengan pandemik, halangan cabaran di waktu pandemik. Sekarang Amsyah datang untuk bercakap berkenaan dengan cabaran mahasiswa dalam pasca pandemik. Jadi kalau kita lihat Amsyah, waktu pandemik kita lebih kepada macam mana nak hadapi cabaran di waktu pandemik. Sekarang bila nak cakap berkenaan dengan macam mana nak hadapi cabaran waktu pasca pandemik pula. Sebab ada yang masuk universiti, masuk-masuk je terus online. Jadi sekarang ni dia kena face to face, dah tukar pula. Kalau dulu daripada face to face nak ke online, ni sekarang ni online nak ke face to face pula. Apa cabaran yang sebagai YDP MPP di UTHM, apa yang rayuan, aduan yang didengar Amsyah? Baik, biasanya cabaran ataupun aduan yang selalulah kami pihak MPP ni dengar, biasanya pelajar ni ada masalah nak adaptasi daripada online kepada fizikal. Ya, kita tahu kalau pelajar-pelajar yang baru masuk universiti, lepasan SPM, terus masuk tu online, tiba-tiba pandemik, tiba-tiba kena masuk secara online. Jadi mungkin pelajar ni tak tahu macam mana keadaan sebenar bila mereka ni berada di universiti. Jadi bila mereka belajar online 2 tahun saya kira kita dalam proses pembelajaran secara atas talian, ini menyebabkan pelajar-pelajar terutama yang baru masuk ni lah, pelajar-pelajar SPM tadi ni, mereka tak pernah rasa kehidupan di universiti, tak pernah
rasa macam mana duduk di kolej kediaman, berjalan ke kampus, naik bas ke kampus, menggunakan fasiliti-fasiliti yang ada di kampus. Jadi apabila mereka dah kembali ke kampus pada semester inilah, sekarang ni, kita dapat aduan ataupun kita tengok cabaran yang dihadapi oleh pelajar di mana mereka agak mengambil masa ataupun cuba nak sesuaikan diri dengan keadaan sekarang ni lah. Kalau sebelum ni online, buka kamera, buka telefon, buka tab, terus masuk kelas, jumpa lecturer. Sekarang nak kena mandi pula. Sekarang nak kena mandi, nak kena bangun pagi. Dulu tak payah mandi pun Dulu tak payah mandi. Bangun-bangun je buka tablet, buka laptop, terus dah boleh masuk kelas. Tapi sekarang ni nak kena bangun pagi, nak kena bersiap. Lepas tu nak tunggu bas lagi, naik bas, nak pergi ke kelas. Lepas tu dalam kelas pula bermacam-macam halangan yang diorang akan jumpa lah. Tapi biasanya lah antara benda yang selalu pelajar sebut, cabaran dia lain seperti online. Kalau kata online dulu, makanan mak sediakan, ada orang yang tolong masak. Tapi sekarang ni dah kembali ke kampus, lepas je habis kelas, nak pergi makan mana, kafe mana, dengan harga makanannya lah dan macam-macam perkara yang berlaku pada ketika inilah. Nasib baik ada inisiatif dikeluarkan kerajaan. Ya betul, inisiatif Bakul Siswa. Bakul Siswa. RM50 harga menu keluarga Malaysia. Menu keluarga. Itu sebenarnya saya pun nak merasa juga tinggi dengan RM50 tu. Tapi kalau kita ikutkan, Amsyah, pasca pandemik ni, macam mana cara untuk kita nak wujudkan keberdaya saingan di antara mahasiswa itu sendiri untuk nanti kita akan bincangkan juga sebelum mereka masuk ke alam pekerjaan. Tapi di universiti tu macam mana nak wujudkan skill keberdaya saingan tu? Keberdaya saingan. Kalau kita tengok maksud di sebalik perkataan keberdaya saingan ni adalah dalam bahasa Inggeris ni competitiveness lah di antara pelajar tu, maksudnya saingan antara pelajar dan juga pelajar yang lain. Mungkin dalam konteks keberdaya saingan pelajar di kampus ni, pada ketika ini pelajar masih mencari ataupun masih cuba tahu apa sebenarnya potensi diri mereka. Mereka masih lagi nak tahu, nak mendalami, nak cari identiti mereka, apa kepakaran mereka, apa kehebatan yang mereka ada. Kalau sebelum ni masa pandemik, pelajar-pelajar ni bila belajar ataupun buat aktiviti secara online, berprogram pun secara online, jadi mereka ni sebenarnya tak tahu potensi mereka ni sejauh mana. Mungkin kalau sebelum ni di sekolah menengah, pelajar-pelajar ni aktif bersukan, aktif core curriculum, kepimpinan dan sebagainya. Bila online, mereka tak tahu macam mana nak olahkan apa bakat mereka, kepimpinan yang mereka ada ni ketika waktu online. Jadi mungkin ketika pandemik ini menjadi satu perkara yang membantutkan ataupun menjadi halangan kepada mereka untuk meneruskan lagi mereka punya potensi. Namun pada waktu kini, apabila kita dah kembali ke kampus, pelajar-pelajar ni dah mula nak bergiat aktif, dah mula nak mencari mana lubang-lubang ataupun mana tempat platform yang mereka boleh gunakan untuk mereka menambah soft skill, kemahiran yang mereka ada dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang mencetuskan kepada keberdayaan di kalangan mahasiswa itu sendiri. Maksudnya mereka di samping kawan-kawan yang lain yang masuk ke kelas, yang belajar, mereka dapat tambah ilmu ataupun mereka dapat tambah pengalaman melalui program-program ataupun perkara-perkara yang mereka sertai di luar kelas. Itu yang menambah insentif atau menambah kemahiran yang ada pada diri mereka sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalau saya percaya, Amsyah pun percaya, yakin dan pasti bahawa konsep berdaya saing ni satu kata skill dan juga konsep yang sihat untuk kita amalkan dalam universiti dan sebagainya. Tak kira di sekolah ataupun di universiti. Namun bila berada di alam pekerjaan, kalau kita ikutkan sekarang lambakan graduan sudah menganggur, termasuk juga dengan pekerja-pekerja yang lain pun menganggur. Jadi kita kena bersaing bukan dengan pelajar tapi dengan orang di luar sana. Macam mana kita nak adakan satu credibility kita sebagai graduan, contoh graduan UTHM, supaya cukup pakejnya diambil oleh majikan ataupun industri di luar sana. Baik, menyentuh kepada ketersediaan lah, ketersediaan mahasiswa ni apabila mereka ni nak keluar bekerja dari konteks keberdaya saingan mahasiswa ni lah. Kita tahu sebenarnya bila nak bekerja ataupun nak keluar ke industri ni,
bukan bergantung semata-mata kepada sijil ataupun bergantung kepada pointer semata-mata. Di industri di luar sana, kita tahu mungkin banyak lambakan pekerjaan yang ada sekarang. Ini realiti yang kita harus terima bahawa sebenarnya bukanlah kita ada masalah di lambakan penganggur. Mungkin di beberapa sektor ada pengangguran berlaku, tapi realiti pada hari ini sebenarnya kita tahu kebanyakan sektor-sektor industri sebenarnya memerlukan pekerjaan ataupun memerlukan pekerja dan graduan-graduan yang boleh berkhidmat untuk mereka. Dan sebagai seorang majikan juga saya lihat mereka memilih pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan yang ingin bekerja bukan sahaja melihat kepada sijil, melihat kepada apa yang telah mereka belajar, tapi apa tambah baik ataupun apa penambahan dalam diri mereka yang mereka ada. Contohnya kemahiran bercakap, kemahiran soft skill, kemahiran IT dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya menjadi antara tumpuan-tumpuan majikan untuk mengambil graduan-graduan ini bekerja dengan mereka. Bukan sahaja ilmu, bukan sahaja apa yang mereka belajar di kelas, tapi apa yang mereka dapat di luar kelas yang menjadikan pengalaman mereka boleh diguna pakai dan boleh diaplikasikan dalam industri. Bila Amsyar cakap berkenaan dengan belajar ilmu, kita garap ilmu selain daripada pembelajaran yang formal di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas itu juga penting untuk menghasilkan graduan yang complete package-nya. Cabarannya di sini adalah apabila mereka ini beralih daripada fasa pandemik kepada fasa pandemik ini, kemahiran komunikasi, kemahiran memimpin MPP sendiri pun macam mana diterapkan daripada peringkat awal lagi? Baik. Ini saya cerita macam mana saya saya sendiri boleh berada di tempat saya pada hari ini. Kalau dulu, jujur saya cakap, saya pun bukannya seorang yang petah bercakap, bukannya seorang pemalu. Saya seorang pemalu. Ya, pemalu. Saya kalau kata nak suruh present ataupun nak buat pembentangan di depan orang pun saya tak berani. Lagilah kalau kata nak bercakap depan orang, memang kata lutut lah orang kata kan. Tapi realitinya apa yang menyebabkan saya boleh berada di tempat yang saya berada hari inilah adalah proses yang kita jalani daripada awal. Contohnya macam saya masa sekolah memang saya pemalu, memang saya introvert. Bukan macam sekarang ni lah. Tapi bila saya masuk ke universiti, proses yang saya lalui seawal waktu masuk ke universiti sampai ke sekarang ni adalah macam mana kita willingly, kita sendiri sanggup nak mencuba, nak meningkatkan kemahiran yang kita ada dengan join program, dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang sememangnya, walaupun pada kita nampak macam benda tu adalah program kecil kan, tapi sebenarnya program biasa, tapi sebenarnya itulah yang memberikan kesan yang besar kepada diri kita. Contohnya saya dulu bermula dengan mewakili kelab ataupun saya masuk ke dalam organisasi. Saya masuk dalam satu organisasi, menjadi AJK dalam satu organisasi. Kita buat pertugasan yang diberikan dan kita kena buat program, dan daripada program dan tugasan yang diberikan tu, saya belajar sesuatu. Saya belajar macam mana nak menguruskan program, saya belajar macam mana nak berkomunikasi dengan orang, dan daripada situlah kita dah mula memupuk satu sikap yang berani dan satu tambahan nilai yang ada pada diri kita, pada diri kita. Daripada program lah saya belajar macam mana kita nak bercakap dengan orang, macam mana kita nak memimpin, macam mana kita nak bercakap depan orang sekalipun. Itu daripada program. Lepas tu dah habis program, kita nampak satu badan MPP. Badan MPP yang mewakili pelajar. Jadi daripada situ kita rasa macam tidak salah terpanggil dan tidak salah untuk kita mencuba sesuatu yang mungkin orang kata kita tak mampu. Mungkin orang kata, oh kau ni pemalu, kau tak boleh nak masuk. Tapi kita mencabar diri kita. Betul. Kita cuba masuk ke tempat itu, dan apabila masuk ke dalam, kita tahu macam mana sebenarnya organisasi MPP ini berlaku, dan macam mana kita boleh improve kita punya diri sendiri dalam MPP itu sendiri. Jadi pada saya, dalam proses ataupun apa sebenarnya yang perlu disediakan untuk menjadikan seorang mahasiswa ni berdaya saing adalah menerusi institusi itu sendiri. Maksudnya
perkara paling penting dan paling utama adalah mesti dilakukan di peringkat institusi. Kalau kata di UTHM, di universiti saya, universiti kena sediakan program-program ataupun universiti sendiri yang mengeluarkan peruntukan untuk pelajar-pelajar melakukan program, untuk pelajar-pelajar keluar berkomunikasi dengan orang, berjumpa dengan masyarakat, orang kata meningkatkan kemahiran mereka sendiri melalui program-program yang dijalankan. Bila Amsyar cerita pasal macam mana Amsyar mula, saya teringat dulu di universiti saya mula dengan program gotong royong. Yang akan tak pandai menyapu sampah punya ada bakat menyapu sampah. So bolehlah bawa ke rumah tu kan. Tapi kalau kita tengokkan dulu Amsyar, waktu di zaman pandemik kan, orang merungut. Orang cakap tak bestlah belajar online ni. Dalam talian ni boring. Kita asyik tidur. Pensyarah pun cakap selalunya masalah-masalah pelajar tidur dalam kelas ni biasa di zaman pelajaran dalam talian. Waktu apabila kerajaan memberikan kebebasan belajar secara hybrid, belajar secara fizikal, ada juga rungutan dan rayuan. Macam mana solusi kepada itu, Syah? Dan juga cadangan di peringkat UTHM sendiri? Baik. Biasalah pelajar-pelajar ni selalunya rungutan, rayuan, komen dan sebagainya itu adalah perkara ataupun lumrah bagi pelajar-pelajar yang mungkin merasakan itu adalah satu halangan buat diri mereka. Jadi pada saya, betul, apa yang pelajar suarakan itu adalah apa yang kami sendiri perlu perjuangkan sebagai wakil pelajar lah. Dan pada masa sama, kita sendiri menggalakkan supaya pelajar-pelajar mengambil inisiatif mereka sendiri juga. Maksudnya kalau ada isu-isu yang berlaku di kalangan pelajar, selain daripada pelajar suarakan kepada kami, kita membantu mereka, dan pelajar-pelajar sendiri pun kami mohon supaya mereka turut sama bergiat aktif ataupun turut sama memastikan diri mereka itu tidak terjebak dalam mana-mana perkara yang tidak elok, dan mereka sendiri dapat membantu diri mereka sendiri. Contohnya kalau katalah ada masalah yang berlaku di Kolej Kediaman, kita bantu. Tapi apa yang kita minta kepada pelajar-pelajar juga adalah mereka sendiri mengambil inisiatif untuk membantu diri mereka. Maksudnya kalau kita nak bantu mereka tapi mereka sendiri tidak bantu diri mereka, itu pun susah juga. Payah juga kan? Payah juga. Kalau kita tengokkan sekarang, kos sara hidup meningkat, inflasi dan sebagainya. Macam mana mahasiswa pun ada yang terkesan. Jadi ada inisiatif-inisiatif kerajaan melalui KPT disalurkan kepada universiti-universiti, terutamanya di UTHM sendiri. Macam mana pandangan Amsyar dalam inisiatif-inisiatif ini? Baik, untuk inisiatif yang adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi yang berlaku sekarang ini, mungkin kita katakan menu yang pertamanya lah, menu Keluarga Malaysia yang baru diperkenalkan baru-baru ini sememangnya membantu untuk pelajar-pelajar ni hidup ataupun dapat survive di masa kadar inflasi meningkat waktu sekarang ni. Jadi menu Keluarga Malaysia yang diperkenalkan itu harga RM3.50 adalah menu yang mampu milik ataupun mahasiswa sendiri mampu membeli menu makanan yang disediakan tersebutlah. Jadi selain daripada menu itu juga, sebenarnya universiti pun ada menyediakan bantuan-bantuan kebajikan, menyalurkan dana, memberikan sumbangan makanan kering kepada pelajar, bakul makanan, dan kita sendiri di universiti memang ada bantuan seperti zakat, bantuan Sabil Al-Hikmah, yang mana jika pelajar-pelajar ni ada masalah kewangan, tak boleh makan ataupun tak ada duit nak makan, jumpa kami, jumpa pihak HCP, kita akan cuba bantu. Kita akan Amsyar belanja. Kalau ada duit lebih, insya-Allah kita akan. Tapi yang ada, yang sememangnya ada, universiti memang ada dana ataupun peruntukan untuk diberikan kepada pelajar untuk menjaga kebajikan pelajar-pelajar ni lah. Banyak sebenarnya masalah-masalah yang terganggu pemikiran mahasiswa ni, terutamanya masalah duit, masalah masa dan sebagainya, cara nak sesuaikan diri. Mungkin Amsyar boleh bagikan sedikit tips macam mana untuk kekal fokus dan berjaya, dan juga mungkin ada nasihat kepada mereka yang sedang menonton SIPT hari ini. Baik, fokus untuk kekal berjaya, yang pertamanya daripada saya, kita sendiri kena tahu apa sebenarnya goals kita, apa sebenarnya tujuan dan matlamat utama kita sebagai seorang mahasiswa selepas habis belajar. Kalau kata mahasiswa ni nak jadi seorang doktor, jadi apa
haluan ataupun apa fokus yang sepatutnya dia berikan untuk dia menjadi seorang doktor yang berjaya. Tapi di waktu kini saya yakin dan percaya walaupun kita ada satu fokus yang utama untuk menjadi seorang yang hebat di luar sana dalam industri dan sebagainya, kita juga perlu ada sampingan lain. Maksudnya nilai tambahan lain yang perlu kita garapkan dalam diri kita supaya benda-benda atau perkara-perkara ini yang akan menyokong kepada apa matlamat utama kita dan menjadi salah satu nilai tambah untuk kita merealisasikan ataupun mencapai matlamat yang kita inginkan. Dan suka untuk saya ingatkan kepada mahasiswa lah. Mungkin mahasiswa tahu tentang sindrom 4K, kampus, komputer, katil dan juga kuliahan. Jadi ini adalah negatif sindrom yang selalu mahasiswa alami sewaktu di kampus. Mungkin lepas ni kita boleh tukar 4K kepada sindrom yang lebih positif seperti keterampilan kepimpinan, kebersamaan bersama komuniti dan juga mungkin kita dapat menambah komunikasi dengan pelajar itu menjadikan mereka ni graduan yang kompeten pada masa akan datang. Baik. 4K kalau saya semua kata. Okey, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada saudara Wan Amsyar Hadi, Wan Mahadi, Timbalan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK dan juga YDP Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Tun Hussein Al Malaysia. Tuan Syam kena sudi bersama kita pada hari ini, insya-Allah. Saya rasa Tuan Syam pun ada rancang Bulan Kebangsaan. Betul. Program-programnya pengisian yang sangat penuh. Semoga berjaya, InsyaAllah. Amsyar. Dan kepada penonton di luar sana, jangan lupa selepas ini kita ada satu lagi topik bercakap berkenaan dengan manuskrip Melayu. Nak tahu apa benda? Stay tune. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.